Terima kasih banyak-banyak DJ Fina. Itu dia terima kasih, sedikit Yung. perkembangan dari Ada lama benar tak balik kampung. Okey, orang Perak Ya. Baik, seperti kami janjikan awal tadi, satu isu yang sering dibangkitkan untuk memastikan pemilikan kediaman ini suatu yang ialah satu yang boleh dijadikan untuk semua impian rakyat Malaysia dan bagaimana usaha berterusan KPKT untuk memastikan misi dapat tercapai. Ya, jadi ia sangat penting sebenarnya kalau tahun 2022 pelbagai inisiatif telah pun diberikan untuk menggalakkan kita rakyat Malaysia untuk memiliki satu rumah, satu keluarga. Jadi antara inisiatif tadi saya dah sebut tentang pemasuhan cukai keuntungan harta tanah, skim jaminan kredit perumahan dan juga skim sewa untuk dimiliki. Namun isu untuk memiliki rumah ini masih lagi bermain di kalangan masyarakat. Kami golongan B40 lah. Jadi untuk kita bercakap mengenai cabaran dalam pemilikan kediaman sempena dengan bajet 2023 ini, kita sangat berbesar hati pada hari ini kita bersama dengan Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, iaitu Timbalan Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ridwan, ya. Wabi, yalah, kita tahu sebagai penting sebenarnya pemilikan kediaman ini sebab kediaman itu fundamentalnya asas bagaimana kehidupan kita bermula untuk membina keluarga dan sebagainya. Dan banyak juga sebenarnya inisiatif yang sentiasa dijalankan oleh KPKT I miliki, khususnya yang telah pun dapat menyelesaikan satu isu duty stamp yang sering menjadi kegusaran pemilik rumah kali pertama khasnya. Tapi kalau dibawakan semula kepada asas masalah-masalah yang pertama kalilah untuk mereka memiliki rumah ini, apa lagi isu yang masih lagi berbangkit jika dikaitkan dengan pemilikan rumah buat kali pertama? Terima kasih banyak Ridwan dan Zaleha. Seperti yang kita tahu bahawa keperluan perumahan ataupun penginapan ini adalah keperluan asas. Selepas makan, makanan dan sebagainya yang diperlukan oleh setiap manusia. Dan di negara kita, kemampuan untuk memiliki rumah ni antara isu utama yang dihadapi oleh pemilik rumah yang perlu mereka atasi. Sebab itulah kalau kita lihat dulu, awal-awal dahulu, kebanyakan rumah-rumah ni dibuat dalam harga lengkungan 300,000 ke atas. Betul. Jadi mungkin setelah itu kerja melihat bahawa golongan-golongan tentu seperti B40 dan sebagainya mungkin tidak berupaya untuk membeli rumah seperti itu. Sebab itulah pada rancangan Malaysia ke-12 ni, kerajaan telah mensasarkan sebanyak 500,000 rumah akan diketengahkan kepada rakyat. Dan rumah mampu milik ini akan kita fokuskan utama kepada B40 dan M40 yang harganya bukan 300,000 ke bawah. Jadi memanglah kita tahu bahawa banyak di masyarakat kita, mereka tahu mereka perlu rumah. Dan sasaran kerajaan kita nakkan supaya setiap keluarga ada satu rumah. Cuma kadang-kadang bagi mereka yang berpendapatan tetap, pegawai kerajaan, peniaga yang berjaya, mereka mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi pekerja-pekerja sendirian, petani, penanam sayur, pembawa Grab dan sebagainya, mungkin ini agak sukar untuk mereka cari sumber bagi pendahuluan atau mendapatkan pendahuluan bagi pembelian rumah untuk mereka miliki. Deposit pun susah kadang-kadang. Jadi namun demikian baru-baru ini kita telah melancarkan HOPE, kempen pemilikan rumah bagi rakyat Malaysia, di mana telah dilancarkan oleh Perdana Menteri dan siri kempen pemilikan rumah ini akan kita teruskan ke beberapa wilayah, termasuk di utara baru ini telah pun dilaksanakan di Pulau Pinang dan insyaAllah di kawasan-kawasan lain. Alhamdulillah sambutan agak baik dan tak secara langsung kita dapat membantu masyarakat kita, terutamanya anak-anak muda, khususnya dalam mendapatkan atau memiliki rumah untuk keperluan hidup mereka. Kalau kita lihat dengan mata kasar, Datuk Seri, pemilikan rumah ini mungkin bayaran bulanan mungkin boleh dibayar oleh pembeli, tetapi isu soal deposit macam Zaleha cakap sebentar tadi, adakah merupakan satu pilihan yang baik jika kita keluarkan duit simpanan dan juga duit KWSP untuk dijadikan deposit? Kerana untuk membeli rumah, katakan harga rumah 200,000, sekurang-kurangnya kena ada 20 ke 30,000 cash in hand baru boleh memiliki rumah. Selepas itu baru kita boleh berfikir tentang
ansuran bulanan. Bagaimana keadaan itu dahulu awal-awal ada isu sikit tentang pengeluaran 10,000 KWC. Bagi saya pribadi saya mungkin saya tidak bukan tak setuju, tapi boleh menjelaskan tabungan masa depan masyarakat. Dan kita tahu ketika itu COVID-19 menular di negara kita dan rakyat berhadapan dengan tekanan ekonomi yang cukup berat. Jadi kita dapat maklum bahawa tak begitu ramai penyimpan-penyimpan KWC ini yang punya tabungan yang tinggi lebih daripada 5,000 ke atas. Bahkan banyak daripada mereka 5,000 ke bawah sebagainya. Jadi tentulah kalau tabungan ini dikeluarkan, maka akan beri kesan kepada masa depan mereka. Sebab itulah melalui HOPE beberapa program yang kerajaan telah lancarkan, seperti mana yang disebutkan oleh Puan Zaliha tadi. Dan tujuan kita untuk memastikan supaya masyarakat kita milik rumah. Itulah antara inisiatif yang telah pun kita lakukan seperti di bawah Miliki. Miliki ini antara satu pendekatan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Miliki ini ialah inisiatif ini ialah kita berikan pengecualian stem di sistem dan juga surat cara pindah milik dan perjanjian perumahan di mana kita bagikan 100% bagi rumah yang nilainya 500,000 ke bawah. Dan 50% pula pengecualian dibagikan rumah yang menilai 500,000 hingga ke 1 juta. Dan insentif ini pengecualian perjanjian jual beli yang disempurnakan adalah mulai daripada 1 Jun 2022 hingga 31 Disember 2023. Maknanya kita harap rakyat atau masyarakat dapat merebut peluang-peluang ini untuk memastikan supaya mereka tidak ketinggalan dalam tawaran-tawaran yang disediakan oleh kerajaan. Di samping itu kita lihat mungkin saya tak tahu bajet baru ni kita tunggu sajalah 7 hari bulan bentangan yang akan dilakukan oleh Menteri Kewangan. Kita harap kandungan lebih positif dalam usaha kita untuk menangani mengatasi masalah keperluan perumahan di negara kita. Macamnya Muhammad Datuk Seri baru sebutkan sebentar tadi, kita pun tidak tahu apa antara yang akan dibentangkan oleh untuk bajet nanti. Tapi apa antara yang telah pun dicadangkan ataupun diluahkan kepada Kementerian Kewangan dalam untuk memastikan bajet, apa yang KPKT inginkan untuk masyarakat disalurkan dalam bajet nanti? Bagi saya, Itulah kita berharap Kementerian Kewangan akan memberikan pertolongan lebih pada Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan. Seperti mana saya sebutkan tadi bahawa perumahan ini adalah asas keperluan hidup masyarakat negara kita. Kita tak nak ramai masyarakat kita berada di bawah jambatan, di bawah dalam tepi-tepi parit dan sebagainya. Kita nak mereka memiliki rumah sendiri. Jadi bagi bajet 2023 kita telah mencadangkan beberapa insentif belanjawan 23 merangkumi 5 bidang fokus utama kementerian, iaitu perumahan, yang kedua kemiskinan bandar, yang ketiga bandar pintar, yang keempat perkhidmatan kebombaan, dan yang kelima pengurusan sisa pepejal. Ini skop 5 skop ini di bawah bidang tugas Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan. Bagi inisiatif belanjawan 2023, KPKT telah memohon untuk mencadangkan 13 inisiatif dengan anggaran kos peruntukan berjumlah 1 bilion yang merangkumi peruntukan pembangunan dan peruntukan mengurus. Daripada 13 inisiatif tersebut, 7 inisiatif adalah berada di bawah bidang fokus perumahan. Maknanya fokus utama kita ialah perumahan. Masih lagi housing. Jadi ini yang dapat harap kita dipersetujukan atau diberikan keputusan oleh Kementerian Kewangan. Itu kalau kita dapat lihat apa harapan kerajaan untuk bajet 2023. Pun begitu, harga rumah ini dia berkait rapat dengan pemaju itu sendiri dan contoh faktor-faktor luar kawal, contohnya harga bekalan yang semakin meningkat, krisis ekonomi, itu semua akan menyebabkan kenaikan harga rumah berlaku, dan itu telah pun berlaku pada kita sekarang. Pandangan Datuk Seri mengenai perkara ini bagaimana?
Oleh kerana kita terlibat dengan international market, pasaran antarabangsa, harga barang mentah bukan dikeluarkan semua oleh negara kita, negara lain. Mau tidak mau kita terpaksa berhadapan dengan fluctuation ataupun turun naik harga barang-barang mentah ini, dan ini dia akan menjejaskan juga harga rumah. Sebab itulah kita nak nasihatkan kepada pembeli-pembeli rumah, walaupun kita ada nasihat yang diberikan kepada pembeli-pembeli ini, jadi kita nasihatkan supaya sebelum mereka membeli rumah, kita nak mereka kena pasti syarikat-syarikat perubahan, pemaju-pemaju perubahan yang betul-betul berkelayakan untuk main rumah. Sebab hari ini kita hadapan juga dengan masalah rumah-rumah terbengkalai ni. Ya, betul. Jadi bila terbengkalai, peminjam atau pembeli dah pun komit dengan bank dan sebagainya, tapi rumah belum dapat. Akibatnya mereka terpaksa mengalami dua kerugian. Yang pertama terpaksa bayar duit ke bank ataupun pemberi pinjaman. Dan yang kedua, mereka terpaksa lagi menyewa dan mereka tidak boleh memiliki rumah sendiri. Sebab itulah kita harap supaya bakal pembeli mesti memastikan mengenal pasti syarikat-syarikat perumahan yang benar-benar mampu. Dan benda ini ataupun maklumat ini boleh dapati di Kementerian Perumahan dan Kejahatan Tempatan. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pembeli-pembeli. Jadi yang kedua, mungkin pembeli-pembeli juga kena melihatlah kemampuan peribadi mereka. Kadang-kadang memang bagi saya, bagi kita semua, kita nak rumah cantik kan. Tapi apakah kita mampu untuk membeli rumah yang berkenaan? Sebab itulah pengurusan kewangan yang teratur, yang bagus, yang yang baik mestilah kita lakukan supaya kita dapat manage kewangan yang ada pada kita dan kita dapat membiayai kos-kos kehidupan harian yang kita ada, termasuk biaya perumahan. Ya, yang Muhammad Datuk Seri juga sebenarnya ada statistik tentang rumah yang tidak terjual. Kita cakap tentang rumah yang terbengkalai. Tetapi kalau dilihat sekarang YB di luar, bagi mereka yang tinggal di kondo misalnya, ada saja construction baru. Rumah sentiasa dibina. Tapi bagaimana pula statistik di negara kita ini tentang rumah yang tidak terjual? Ya, kita ada terbengkalai satu isu. Dia terbengkalai rumah sakit, projek sakit dan sebagainya. Bagi orang masyarakat menganggap apa jenis projek yang tergendala dia anggap terbengkalai. Tapi kita ada kategori sakit, terbengkalai dan sebagainya. Dan sebab itulah saya sebutkan tadi, apabila rumah-rumah yang kadang-kadang rumah-rumah yang nilainya tinggi dibina, maka sudah tentulah tidak semua orang boleh membelinya. Akhirnya akan berlakulah kelebihan tawaran rumah di dalam pasaran. Umpamanya di sini ada sikit maklumat tentang rumah tidak terjual dalam suku tahun pertama 22. Rumah berharga di bawah 300,000 mencatatkan sebanyak 10,158 unit yang tidak terjual. Maknanya banyak lagi. Kalau Zaliha nak beli, boleh, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, julat harga 200,000 hingga 300,000, 5,245. Rumah yang nilai dia, harga 200,000 hingga 300,000, 545. Walaupun rumah nilai ini yang dah siap. Ya. Kemudian 100,000 ke 200,000, 2,399. Walaupun nilai rumah ni kalau kita rumah mampu milik tadi nilai dia 300,000 ke bawah. Di dalam range ataupun dalam boleh ditentukan oleh pihak rumah mampu milik B40 dan sebagainya. Tetapi atas faktor-faktor tadi, ketidakmampuan mereka menyediakan kewangan dan sebagainya menyebabkan mereka tidak boleh beli rumah. Dan kalau 100,000 pula ke bawah, di bawah 100,000 lebih kurang 2,514 unit rumah yang tidak terjual. Maknanya banyak lagi. Cuma itulah seperti mana yang Ridwan dan Zaliha sebutkan tadi, mana pasaran nilai barang dan sebagainya juga memberi kesan kepada pembinaan, penjualan dan pelaksanaan projek-projek perumahan di negara kita. Jadi untuk pembentangan bajet 2023 nanti, apakah harapan pihak kementerian untuk sekurang-kurangnya memudahkan pemilikan rumah pertama untuk golongan B40 ni yang kita beri tumpuan perbincangannya pada hari ini?
Memanglah saya dah sebutkan tadi bahawa antara seperti yang telah saya sebutkan tadi ialah I-Miliki tadi. Ya. Dan antara program lain yang telah pun kita lancarkan melalui HOPE, kita telah memberikan 3 skim pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan dan KPKT untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana dalam pemilikan rumah. Ini maknanya kita telah berurusan dengan institusi kewangan dan penyedia kewangan dan kita juga telah membentuk satu expert pakar yang terlibat di mereka yang berkemahiran dalam bidang perumahan, kewangan dan sebagainya untuk membantu kita dalam memikirkan apakah pendekatan yang boleh kita buat dalam membantu masyarakat dalam memiliki rumah. Umpamanya ada 3 skim yang kita telah pun lancarkan baru-baru ini melalui HOPE, iaitu skim jaminan kredit perumahan SJKP yang had pembiayaan yang ditawarkan sehingga 400,000 termasuk jumlah pembiayaan pokok. Dan alhamdulillah skim ini telah mencapai kepada 13,299 pohon yang bernilai 1.53 bilion ringgit. Ini antara skim yang telah dilancarkan. Yang kedua ialah skim rumah pertamaku SRP. Skim yang ditawarkan ini ialah oleh Cagamas Berhad bagi B40 dan M40 memiliki rumah dengan nilai hartanah sehingga 500,000 tanpa perlu membayar wang pendahuluan. Malah mereka dengan pembiayaan hingga 110%, maknanya mereka tak perlu bayar pendahuluan dan sebagainya. Dan di bawah skim ini kita telah mencapai mendapat permohonan sebanyak 76,496 permohon yang mencecah nilai sebanyak 17.3 bilion. Maknanya ramai dah pemohon-pemohon ini yang menghadapi masalah pendahuluan dan sebagainya yang telah mendapat faedah daripada program ni, skim ni. Dan skim yang ketiga ialah skim rent to own di bawah Prima. Di mana Prima merupakan salah satu agensi di bawah kementerian kita yang melaksanakan pembinaan rumah yang bertaraf sederhana ini. Dan ini juga antara program atau skim yang dilancarkan oleh kementerian bagi membantu pemilik rumah. Besar jadi sebenarnya. kita harap mereka boleh rebut peluang ini dan dapat mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat di negara kita. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama kami di bawah KPKT ini dengan perkhidmatan kebombaan. Seberapa banyak sebenarnya skopnya dan kita tunggukan nanti apa antara yang akan dibentangkan dalam bajet. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih kembali. Dan semoga apa yang telah dikongsikan oleh Datuk Seri tadi juga menjadi panduan kepada mereka yang ingin mendapatkan rumah pertama mereka. Persediaan kewangan barangkali dan banyak homework kena